Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4, bab 2 peningkatan tamadun. Di bawah tajuk kecilnya, sumbangan dalam seni bina. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, untuk sumbangan dalam seni bina kita akan lihat kepada 4 tamadun. Yang pertama tamadun Yunani, yang kedua tamadun Rom, yang ketiga tamadun Cina dan yang keempat tamadun India. Baiklah kita lihat dulu seni bina tamadun Yunani. Tamadun Yunani ada 3 seni bina. Yang pertama Akropolis, yang kedua Parthenon, yang ketiga Pantheon. Baiklah kita lihat dahulu yang pertama Akropolis. Akropolis ni adalah ibu negeri Athens. Kalau Kanga ibu negeri Perlis, Alosta ibu negeri apa? Ibu negeri Kedah, pandainya. Jadi Akropolis ibu negeri Athens. Dalamnya terdapat rumah berhala dengan teater. Bila dia dibina? Dibina zaman Perika. Jadi Akropolis ni adalah ibu negeri Athens. Yang kedua adalah Parthenon. Parthenon ni adalah rumah berhala untuk Dewi Athena. Ingat tips cikgu nak bagi. Bila disebut Parthenon, ada 3 sebutan. Parte dengan non. Sebutan belakang dia yang last kali apa dah? Enon. Bila disebut Enon, Parthenon, last kali adalah Enon kan? Enon ni merujuk pada laki ke perempuan? Enon lebih merujuk pada nama laki ke nama perempuan? Nama perempuan. Bila disebut perempuan, dia merujuk pada dewa ke dewi? Ya, dewi. Jadi Parthenon ni adalah rumah berhala Dewi Athena. Ingat nah, Parthenon ni laki ke perempuan? Perempuan. Jadi dia dewa ke dewi? Dewi. Jadi Parthenon ni adalah rumah berhala Dewi Athena. Dia dibina untuk mengingati kejayaan membebaskan diri dari Persia. Jadi kalau Akropolis tadi ibu negeri apa? Ibu negeri Athens. Parthenon laki ke perempuan? Perempuan. Perempuan ni apa? Dewa ke dewi? Dewi. Jadi Parthenon ni adalah rumah berhala Dewi Athena. Okey, dan yang ketiga Pantheon. Kalau Parthenon perempuan, iaitu dewi. Jadi Pantheon ni laki ke perempuan? Mestilah lelaki. Lelaki kita panggil apa? Dewa ke dewi? Lelaki adalah dewa. Jadi Pantheon ni adalah tempat memuja dan menyimpan patung dewa. Cikgu ulang balik nah. Parthenon laki ke perempuan? Perempuan. Jadi Pantheon lelaki. Siapa yang dewa, siapa yang dewi? Yang dewa adalah Pantheon, yang dewi adalah Parthenon. Sebab ada nama Enon belakang. Jadi dia adalah perempuan, iaitu dewi. Jadi Parthenon adalah rumah berhala Dewi Athena dan Pantheon adalah tempat memuja dan tempat menyimpan patung dewa. Selain itu juga Pantheon menjalankan kerja awam berbentuk kubah dan dibina zaman Maharaja Hadrian. Jadi semua sekali ada berapa seni bina tamadun Yunani? Ada 3 kesemuanya. Yang pertama Akropolis, yang kedua Parthenon dan yang ketiga Pantheon. Akropolis tu adalah ibu negeri Athens. Parthenon laki ke perempuan? Perempuan. Jadi dia mesti dewa ke dewi? Dewi. Jadi rumah berhala Dewi Athena. Dan Pantheon laki ke perempuan? Lelaki. Lelaki ni dewa ke dewi? Dewa. Jadi dia tempat memuja dan tempat menyimpan patung dewa. Ingat nah, antara Parthenon dengan Pantheon, mana satu lelaki, mana satu perempuan? Parthenon perempuan, Pantheon lelaki. Iaitu dewa, Parthenon dewi. Okey, seterusnya kita lihat tamadun Rom. Tamadun Rom ada 2 yang seni bina, iaitu Colosseum dengan Aqueduct. Baiklah kita lihat Colosseum dulu. Colosseum ni adalah tempat pahlawan Rom bertarung. Apa guna Colosseum? Tempat pahlawan Rom bertarung. Seramai 50,000 hingga 80,000 penonton boleh masuk tengok. Dia mempunyai teater dan berbentuk kubah. Jadi Colosseum ni tempat apa? Tempat pahlawan Rom bertarung. Berapa orang boleh pergi tengok? 50,000 hingga 80,000 orang. Okey, dan yang kedua adalah Aqueduct. Bila disebut aqueduct ni ada 2 sebutan, aqua dengan duct. Bila disebut duct tu merujuk pada itik. Itik hidup di mana? Hidup di dalam air. Jadi aqueduct ni adalah saluran air. Air ni diambil dari mana? Air ni diambil dan dibawa dari gunung melalui saluran dalam tanah. Mempunyai berapa tangki? 2 tangki. Tangki pengisi dengan penerima. Jadi aqueduct ni
merupakan saluran air. Air tu diambil dan dibawa dari mana? Dari gunung melalui saluran dalam tanah. Ada berapa tangki? 2 tangki. Pengisi dengan penerima. Jadi Tamadun Rom ada berapa seni bina? 2 seni bina. Kolosium dengan akuedak. Apa guna kolosium? Tempat pahlawan Rom bertarung. Apa guna akuedak? Saluran air. Kalau Yunani tadi ada berapa seni bina? 3 seni bina. Iaitu Akropolis, Parthenon dengan Pantheon. Akropolis adalah ibu negeri Athens. Parthenon laki ke perempuan? Perempuan. Jadi dia rumah berhala Dewi Athena. Manakala Pantheon laki ke perempuan? Laki. Jadi tempat menyimpan dan tempat memuja dewa bagi masyarakat Yunani. Jadi Yunani ada berapa seni bina? 3. Akropolis, Parthenon dengan Pantheon. Manakala Rom ada berapa seni bina? 2 seni bina. Kolosium dengan akuedak. Kolosium tu adalah tempat pahlawan Rom bertarung. Akuedak adalah saluran air. Okey, seterusnya kita lihat tamadun Cina. Tamadun Cina ada 4 seni bina. Yang pertama, tembok besar Cina. Yang kedua, kuil. Yang ketiga, maharaja tinggal di kota larangan. Dan yang keempat, pagoda. Jadi formula seni bina tamadun Cina ialah telinga ku macam pagoda. Telinga siapa macam pagoda? Telinga ku. Okey, tengok penerangan formula. Telinga merujuk pada tembok persamaan pada huruf TE di depan. Telinga, tembok. Ku merujuk pada kuil persamaan pada huruf KU. Ku, kuil. Macam merujuk pada maharaja persamaan pada huruf MA di depan. Iaitu macam maharaja. Dan pagoda merujuk pada pagoda juga. Jadi apa formula seni bina tamadun Cina? Telingaku macam pagoda. Telinga tu apa? Tembok besar Cina. Ku tu apa? Kuil. Macam tu apa? Maharaja tinggal di kota larangan. Pagoda tu apa? Pagoda juga. Jadi formula seni bina tamadun Cina, telingaku macam pagoda. Baiklah kita lihat yang pertama dahulu. Iaitu telinga. Tembok besar Cina. Tembok besar Cina dibina semasa pemerintahan Maharaja Syekh Huangti. Dibina seramai 30,000 orang dan sepanjang 5,000 kaki. Siapa yang bina? Maharaja Syekh Huangti. Berapa ramai yang bina? 30,000 orang yang bina dan sepanjang 5,000 kilometer. Jadi ingat tak? Tembok besar Cina siapa yang bina? Maharaja Syekh Huangti. Berapa orang yang bina? 30,000 orang. Dan berapa jarak dia, panjang dia adalah 5,000 km. Panjang dia 5,000, 30,000 orang bina, Maharaja Syekh Huangti yang bina. Yang kedua, tengok kuil. Kuil adalah tempat pemujaan ataupun tempat beribadat dan kuil adalah tempat tinggal. Jadi kuil ni ada menjadi apa tempat? 2 tempat. Tempat beribadat dengan tempat tinggal. Tembok besar Cina siapa yang bina? Maharaja Syekh Huangti. Berapa orang yang bina? 30,000 orang. Berapa panjang dia? 5,000 km. Yang ketiga, macam, iaitu maharaja tinggal di kota larangan. Istana kota larangan berada dalam tembok ataupun istana kota larangan dikelilingi oleh tembok. Kota larangan mempunyai banyak taman. Jadi maharaja tinggal di mana? Maharaja tinggal di istana. Apa nama istana dia? Istana kota larangan. Istana kota larangan dikelilingi oleh tembok. Dalam istana kota larangan mempunyai banyak taman. Jadi setakat ini ada berapa dah seni bina tamadun Cina? 3 dah. Formulanya, telingaku macam pagoda. Telinga tu apa? Tembok besar Cina. Siapa yang bina? Maharaja Syekh Huangti. Berapa orang yang bina? 30,000 orang. Berapa panjang dia? 5,000 km. Ku tu apa? Kuil. Kuil adalah 2 tempat. Tempat beribadat, tempat tinggal. Macam adalah maharaja. Maharaja tinggal di mana? Tinggal di istana kota larangan. Istana kota larangan dikelilingi oleh tembok. Dalam dia ada banyak taman. Dan last sekali pagoda. Pagoda setinggi 15 tingkat. Berapa tinggi dia? 15 tingkat. Pagoda berbentuk segi 4 sama. Jadi semua sekali ada berapa seni bina tamadun Cina? Ada 4 kesemuanya. Formulanya telingaku macam pagoda. Telinga tu apa? Tembok besar Cina. Siapa yang bina? Maharaja Syekh Huangti. Berapa panjang dia? 5,000 km. Berapa orang yang bina? 30,000 orang. Ku tu apa? Kuil. Kuil tempat beribadat dan tempat tinggal. Macam tu apa? Maharaja tinggal di istana. Istana kota larangan dikelilingi oleh tembok dan mempunyai banyak taman. Dan last sekali pagoda. Pagoda ada berapa tingkat? 15 tingkat dan berbentuk segi 4 sama.
Jadi setakat lah ni ada berapa dah tamadun kita belajar? 3 tamadun. Tamadun Yunani, Rom dengan tamadun Cina. Tamadun Yunani ada berapa seni bina? 3 seni bina. Akropolis, Parthenon dengan Pantheon. Rom ada berapa seni bina? 2 seni bina. Colosseum dengan Aqueduct. Dan last sekali tamadun Cina ada berapa seni bina? 4 seni bina. Apa formulanya? Telingaku macam pagoda. Dan last sekali tamadun India. Tamadun India ada satu je seni bina, iaitu Great Bust. Tengok, Great Bust ni dibina menggunakan elemen geometri. Dia berbentuk segi 4 bulat. Kalau pagoda, segi 4 sama. Great Bust berbentuk segi 4 bulat. Mempunyai 20 buah kuil. Dalam dia ada berapa kuil? 20 buah kuil. Okey, akhirnya kita lihat analisis kekerapan bab 2 adalah SPM 2010 sampai 2019. Yang warna oranye tu adalah SPM yang sebenarnya, yang warna kelabu tu adalah SPM ulangan. Tengok, yang warna oranye dulu SPM sebenarnya. 2010 tak naik, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 tak naik, 2014 naik, 2015 naik, 2016 naik, 17 tak naik, 18 tak naik, 19 naik balik. Dalam soalan struktur. Adakah 2020 akan naik? Ya, berkemungkinan sangat besar 2020 akan naik lagi dalam soalan AC. Tolong bagi perhatian untuk semua tajuk di bawah bab 2. Manakala SPM ulangan, tengok yang warna kelabu tu. 14 ulangan tak naik, 15 ulangan tak naik, 16 ulangan tak naik, 17 ulangan naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan pun naik. 2020 berkemungkinan juga akan naik dalam soalan AC. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, tengok yang warna oranye tu. Cikgu ulang dia punya trend tu. Tak naik, tak naik, tak naik, tak naik, 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 tak naik, tak naik, naik. 2020 berkemungkinan besar akan naik dalam soalan AC. Jadi tolong bagi perhatian untuk bab 2. Okey, tengok analisis kekerapan tajuk yang kita belajar tadi. Tajuk apa kita belajar tadi? Seni bina semua tamadun. Setakat lah ni daripada 2010 sampai 2019 tak pernah langsung lagi ditanya tentang seni bina. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk seni bina semua tamadun. Ingat lagi tak ada berapa tamadun yang ada seni bina? Ada 4 tamadun. Tamadun Yunani ada berapa seni bina? 3 seni bina, iaitu Akropolis, Parthenon dengan Pantheon. Rom ada berapa seni bina? 2 seni bina. Colosseum dengan Aqueduct. Tamadun Cina ada berapa seni bina? Ada 4 seni bina, iaitu formulanya telingaku macam pagoda. Dan last sekali India ada berapa seni bina? 1 seni bina, iaitu Great Bust. Tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk seni bina semua tamadun ni, sebab berkemungkinan sangat-sangat tinggi akan naik untuk soalan esei pada tahun 2020. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dia tanya, soalan 1 berdasarkan gambar di bawah X. Tengok, berdasarkan gambar 1 di atas, namakan seni bina yang bertanda. X tu apa dia? X tu merujuk pada Colosseum. Ya, jadi jawab terus je. Soalan yang ada satu Roman ataupun ada XY macam ni, jawab terus je. Okey, tengok. Soalan satu lagi, soalan nombor 1. Dia tunjuk Y pula. Y tu gambar apa? Y tu adalah gambar Pantheon. Pantheon ni lelaki ke perempuan? Pantheon mestilah lelaki. Kalau perempuan dipanggil apa? Parthenon. Jadi Y tu adalah Pantheon. Tulis terus Pantheon. Okey, tengok soalan 1B. Jelaskan fungsi binaan di soalan 1A. Berapa binaan tadi? 2 binaan yang kita jawab. Yang pertama X tu apa? Colosseum, dan Y tu adalah Pantheon. Jadi tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni dah ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Fungsi binaan Colosseum dahulu ialah tempat pahlawan Rom bertarung. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma boleh memuatkan 50,000 hingga 80,000 orang. Macam mana nak huraikan seni bina yang kedua? Guna perkataan manakala. Manakala fungsi Pantheon pula ialah tempat memuja, titik, lepas titik penanda wacana apa kena guna number. Jadi kedua, tempat menyimpan patung dewa. Okey, kita pergi soalan C pula. Soalan C dia tanya, mengapakah masyarakat tamadun awal mampu menghasilkan seni bina yang hebat? Apa kehendak soalan? Mengapakah merujuk pada sebab masyarakat tamadun awal mampu menghasilkan seni bina.
Jadi tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sebab masyarakat Tamadun Awam mampu menghasilkan seni bina yang hebat kerana mempunyai pemimpin yang berwibawa. Titik. Lepas titik penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma rakyat yang bersatu padu, titik. Lepas kedua, ketiga, koma kepandaian dalam ilmu matematik dan geometri, titik. Lepas ketiga, keempat, pertukaran teknologi dengan tamadun lain. Boleh tak tambah jawapan lagi? Boleh. Dalam sejarah, digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi tambah. Lepas keempat, kelima, mempunyai masyarakat yang kreatif dan inovatif. Lepas kelima, keenam, mempunyai masyarakat yang rajin dan taat kepada pemerintah. Rajin, berusaha dan taat pada pemerintah. Okey, kemudiannya kita lihatlah sekali contoh soalan isi. Markahnya 488. Okey, kita lihat soalan A dulu. Soalan A ditanya, nyatakan fungsi akuedak dalam tamadun Rom. Apakah nak soalan? Fungsi akuedak dalam tamadun Rom. Jadi ambil balik dia punya pembuka. Ingat lagi tak bila disebut akuedak? Akuedak ni, bila disebut akuedak ada dua perkataan kita sebut aqua dengan dak. Dak ni merujuk pada itik. Itik tinggal di mana? Di dalam air. Jadi dia merujuk pada saluran air. Fungsi akuedak dalam tamadun Rom ialah sebagai saluran air. Penanda wacana apa kena guna? Guna number. Jadi kedua, koma. Air diambil dan dibawa dari gunung melalui saluran dalam tanah. Lepas kedua, ketiga, koma. Mempunyai tangki pengisi. Keempat, mempunyai tangki penerima. Okey, tengok soalan B. Soalan B ditanya, jelaskan sumbangan tamadun Cina dalam seni bina. Apakah anda soalan? Sumbangan tamadun Cina dalam seni bina. Bila disebut sumbangan tamadun Cina dalam seni bina, ada formula tak seni bina tamadun Cina? Ada. Apa formulanya? Telingaku macam pagoda. Jadi ambil balik pembuka. Sumbangan tamadun Cina dalam seni bina ialah telinga tu apa? Tembok besar Cina, titik. Ianya dibina semasa pemerintahan Maharaja Syekh Wangti, dibina oleh 30,000 orang dan sepanjang 5,000 kilometer. Ku tu pula apa? Kuil. Macam mana nak start isi yang kedua? Guna penanda wacana number. Jadi sumbangan kedua ialah kuil. Dibina sebagai tempat beribadat dan tempat tinggal. Lepas sumbangan kedua, sumbangan ketiga ialah Maharaja tinggal di kota larangan yang dikelilingi oleh tembok. Terdapat banyak taman dalam kota larangan. Dan last sekali, lepas sumbangan ketiga, sumbangan keempat ialah pagoda. Dibina setinggi 15 tingkat dan berbentuk segi empat sama. Okey, last sekali kita lihat soalan kebat yang C. Setiap binaan bangunan memberi manfaat kepada sebuah negara hingga kini. Jelaskan pernyataan tersebut. Apakah anda soalan? Manfaat pembinaan bangunan. Okey, jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Setiap binaan bangunan memberi manfaat kepada sebuah negara hingga kini kerana mempunyai peluang pekerjaan. Contohnya sebagai pegawai muzium. Huraiannya, hal ini dapat mengurangkan kadar kemiskinan dan last sekali kesannya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Itu soalan kebat ni yang selalu cikgu ajar mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula daripada perkataan hal ini. Kemudian ada contohnya, last sekali ada kesannya. Jadi penanda wacana untuk isi yang kedua menggunakan number. Jadi ayatnya manfaat kedua ialah meningkatkan ekonomi negara. Huraiannya, hal ini melalui pertukaran mata wang asing. Contohnya, melalui kedatangan pelancong asing yang datang melawat seni bina negara seperti bangunan berkembar Petronas. Last sekali kesannya dapat menambah pendapatan negara. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.